Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe ke channel aku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. And also jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify dekat atas ni, kalau aku tak lupa letak lagi lah. Okay, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang satu kisah pembunuhan yang kejam pernah berlaku pada tahun 1930-an guys. Cerita ni kan, cerita kisah pembunuhan bersiri ni pembunuhan bersiri dia ada berkait rapat lah juga dengan satu pembunuhan bersiri yang telah berlaku selepas ataupun dalam era time tu jugalah. Okay, and boleh dikatakan kes itu agak besar. Okay, and maybe lepas korang dengar cerita ni kan, maybe korang boleh relate lah kepada siapa yang kaki serial killer ni kan. Maybe korang boleh tahu apakah kisah yang aku maksudkan itu. But sebelum tu, kisah ini dikenali sebagai The Cleveland Torso Murderer. Ini memang ganas punya lah, memang banyak potong-potong punya scene lah aku boleh kata Okay, so tanpa membuang masa lagi guys, untuk tahu lebih lanjut lagi, macam biasa, my name is Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. The Cleveland Torso Murderer ni, okay, nama stylo kan. Okay, maksud torso ni kan mesti korang tahulah, torso ni tubuh badan lah basically. So from here aku rasa korang boleh fikir lah, ini mesti ada kena-mengena kan, potong-potong badan kan. Macam sebelum ni kan, potong badan, kepala, itu itu je serial killer ni, tak ada benda lain dah. Okay, diorang tak boring ke Aku pun nak fikir-fikir kan, apa lagi dia nak potong. Mungkin ada benda lain lah yang akan potong antara kisah ni kan. Okay, so mereka ni dikenali sebagai The Mad Butcher of Kingsbury Run. Kingsbury Run ni nama tempat lah di mana ia telah berlaku. Okay, and yang gempaknya kan, bukan gempak lah, the mysterious thing about this case is, pembunuh bersiri ni kan, dia tidak dikenali guys. Dia tidak dikenali, and pada time tu dia memang teramat aktif di Cleveland, Ohio, Amerika Syarikat. And macam aku cakap tadi lah, ia berlaku pada tahun 1930-an. Okey, berkenaan dengan pembunuhan ni macam mana si Mangkuk Ayun ni potong-potong mangsa dia kan. Okey, biasanya lah dia bercirikan pemotongan ke atas 12 mangsa yang diketahui, and selepas itu cara pelupusan mayat itu adalah dengan menghanyutkan mereka ke dalam tasik ataupun sungai. Okey, di kawasan kejiranan Kingsbury Run. And pada time tu Kingsbury Run tu dia dikenali sebagai kawasan kejiranan ataupun neighborhood yang miskin guys. Alright, so about this case kan, of course lah, penyiasatan akan sentiasa dijalankan. So regarding this case, penyiasatan pembunuhan ni time tu diketuai oleh seorang ahli undang-undang yang terkenal guys. Lawman orang kata nama dia memang memang top of the chart punya orang lah. Okay, so nama dia adalah Eliot Ness. Dan kemudiannya dia telah menjadi pengarah keselamatan awam Cleveland. Nampak power tak power pangkat dia kan. Lawman lepas tu naik pangkat jadi pengarah keselamatan awam guys. So semua orang awam tu akan mengharapkan si Eliot Ness ni kan, okay, please protect us sir, please protect us. Okay, tetapi walaupun dia ni memegang pangkat yang besar, and obviously dia ni memang seorang influential and pakar dalam kes-kes serial killer ni, sebab dia pernah settle satu kes yang agak besar tau pada time tu but still pembunuh itu tidak pernah ditangkap guys. So siapa yang lagi power kat sini siapa yang lagi sneaky dan juga misteri. Jadi guys, macam mana pembunuhan ini berlaku? Okey, secara kebiasaan lah, secara rasmi pembunuhan ni yang dikaitkan dengan The Torso Murder ni kan, sebanyak 12 orang lah ataupun 12 orang mangsa yang dikenal pasti. But terdapat beberapa penyelidikan yang menunjukkan mungkin terdapat 20 orang guys. 20 orang mangsa. Mana datang lagi 8 tu kan? Okey, tiba-tiba naik 12 terus 20 bukannya sikit tu, banyak bye. And of course, antara semua mangsa diorang tu kan, diorang dapat identify 2 calon yang kuat. Dah macam calon adun kan. Dahsyat betul lah. Terdapat 2 calon yang kuat kepada senarai mangsa tersebut tau. Okay, and yang pertama, nama dia agak famous lah. Okay, tapi dia ni nama dia tidak dikenali, tetapi dia diberi gelaran, dan gelaran dia adalah Lady of the Lake. Dia ni ditemui pada 5 September 1934, dan seorang lelaki yang bernama Robert Robertson yang ditemui pada 22 Julai 1950.
1934, 1950, jauh baik jarak dia. So with that period of time, pembunuh ataupun this torso murderer ni dah buat job dia guys, and still tak soft lagi case ni. So macam aku cakap tadi lah, okay, mangsa the torso murderer ni biasanya dia akan dipotong sebelum dihanyutkan tau, okay, and apabila mereka dihanyutkan tu, dia macam mana orang kata bila orang nak jumpa mangsa ataupun mayat mangsa tersebut, dia mengambil masa yang lama tau, okay, kadang-kadang berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun tau. So bila dah lama sangat tu, identiti mangsa tu susah untuk dikenal pasti guys, and also identiti mangsa mereka tu tidak pernah ditentukan langsung weh. So maybe that's part of the modus operandi lah dekat torso murderer ni kan, okay, which is criminal minds weh, serious bye. Okay guys, bila aku sebut serial killer ni dia mempunyai satu criminal mind, okay, ini ada kena-mengena dengan dia punya mangsa lah, okay, sebab dia mempunyai certain profile untuk mangsa-mangsa dia guys. Okay, smart jugalah segala serial killer ni, sebab diorang bukan sahaja bunuh sesuka hati tau. Diorang buat research dan juga study. Tak kisahlah study dari segi background ke, ataupun kadar ekonomi ke, ataupun era apa diorang tengah lalui. So untuk case ini kan guys, mangsa biasanya adalah individu kelas bawahan. And pada time tu, Cleveland ni diorang tengah melalui satu era yang dikenali sebagai the Cleveland Depression era tau. Okay, so di mana dekat sana, ramai penduduk dekat sana dikenali sebagai pekerja miskin ataupun the working poor, di mana mereka tidak mempunyai tempat tinggal lain melainkan di kawasan Kingsbury Run, dekat tempat di mana segala pembunuhan itu berlaku guys. Smart kan? Dia main era bye. Gempak tak gempak torso murderer ni kan, semana diorang fikir kan, which is aku rasa something else lah, the next level aku boleh kata And macam aku cakap tadi jugalah, torso murderer ni dia sentiasa akan memenggal kepala, potong-potong badan mangsa semua kan, okay, kadang-kadang potong separuh lah, potong bermacam-macam potongan lah, and ada tu kan sampai diorang potong tu selengkap-lengkap yang boleh dan sekemas-kemas yang boleh guys. Dia boleh kata dia nak nampak kerja ni perfect lah, nampak macam masterpiece. And seperti biasa dalam kebanyakan kes, punca kematian mangsa adalah daripada pemotongan kepala, pemotongan badan, semualah. Tetapi untuk lelaki dia bagi special sikit guys. Special edition dia bagi, sebab kebanyakan mangsa lelaki bukan kepala, bukan badan yang kena potong sahaja, tetapi kemaluannya juga guys. Dahsyat betul lah. Dan juga terdapat beberapa mangsa yang menunjukkan bukti rawatan kimia digunakan ke atas badan mereka. Ini boleh terjadi is because serial killer tu akan menggunakan whatever bahan kimia yang diorang tahu untuk menghapuskan segala bukti, especially dekat identiti mangsa itu guys. And ramai mangsa yang ditemui selepas tempoh yang agak lama guys. Macam aku cakap tadi lah, sampai bulan-bulan, and ada sampai setahun guys. So from there, segala DNA ke identiti tu tidak dapat dikenal pasti. Pada time tu kan kes ni terjadi dalam lingkungan 1930-an kan. So time tu tak berapa nak moden lah. Okay, jadi dalam era ketika sains forensik sebahagian besar dia masih berada di peringkat awal, faktor-faktor macam ni lah telah merumitkan lagi pengenalpastian identiti mangsa itu guys. Terutamanya bila kepala mangsa tu tak dijumpai guys. Gile, tak ada kepala, macam mana mau identify hang punya mangsa, betul tak? So boleh jadi benda-benda macam ni kan, the serial killer tu dah fikir ahead tau, think ahead. Dia akan fikir macam mana diorang nak cari identiti ni kalau kepala tidak ditemui guys. Okey, berkenaan dengan mangsa-mangsa dia pula Okey, terdapat bukti baharu yang based on penyelidikan yang pernah dilakukan tu. Mereka menyatakan ada seorang wanita yang digelar sebagai The Lady of the Lake, di mana mereka telah bersetuju untuk menyenaraikan dia sebagai salah seorang mangsa. And terdapat hanya 2 mangsa sahaja yang dikenal pasti secara positif guys. And lagi 10 tu masih lagi tidak dikenal pasti. Because why? Sebab diorang punya identiti tu semua telah dimusnahkan guys. Mangsa yang pertama yang berjaya dikenal pasti adalah Lady of the Lake tu. Dia ditemui berhampiran dengan pantai Euclid di pantai Tasik Erie pada 5 September 1934. Dan kemudian pada 22 Julai 1950 pula, mayat Robert Robertson yang berusia 41 tahun ditemui di sebuah tapak penjagaan di Davenport Avenue, Cleveland.
Okey, untuk Robertson ni kan, Robertson ni kan, si pihak polis percaya dia ni dah mati selama 6 hingga ke 8 minggu, and based on diorang punya forensik tu, diorang percaya yang dia punya kepala ni telah dipenggal dengan sengaja. Boleh ke penggal kepala tak sengaja Okey, maybe dari segi kekemasan serial killer tu potong kepala dia ke apa kan, itu aku tak berapa nak pastilah. Okey, cuma kematiannya memang sesuai dengan profil mangsa-mangsa lain guys. Profil dia adalah di mana si Robert ni dia telah berjauhan daripada keluarga dia dan mempunyai rekod penangkapan dan juga masalah minum arak. Kaki botol aja ni kan, kaki mabuk gitu kan. Okey, and dia ni pun dipinggir oleh masyarakat guys. Kesian okey, tetapi mungkin pada time tu kan, the depression era kan, okey, mungkin benda-benda macam ni boleh menjadi salah satu faktor di mana tengah orang tu akan dipinggir oleh pihak masyarakat. Tetapi walaupun liputan akhbar meluas dan mengaitkan pembunuhan itu dengan jenayah pada tahun 1930-an tu, detektif yang menyiasat kematian Robertson ni dia anggap sebagai jenayah yang terpencil lah, orang kata Okey, jenayah yang orang kata tak berapa nak fit the profile based on the torso murderers tu. Lebih kurang macam tu lah apa yang dikatakan. So maybe that explains why agak susah nak settle ataupun solve kes pembunuhan ini guys. Pada 24 Ogos 1939, seorang penduduk Cleveland yang bernama Frank Dolezal, dia berumur 52 tahun, telah ditangkap sebagai suspek dalam pembunuhan seseorang yang bernama Florence Polillo, and kemudiannya dia telah meninggal dunia dalam keadaan yang agak mencurigakan dalam penjara Cuyahoga County. Dan kemudian suspek yang seterusnya, yang dikenal pasti, terdapat seorang individu yang disyaki yang bernama Dr. Francis Sweeney. Dia dilahirkan pada 5 Mei 1894, and Sweeney kan, Dr. Sweeney kan, dia adalah seorang veteran pada time Perang Dunia Pertama dulu, and dia ni juga merupakan seorang daripada unit perubatan yang menjalankan amputasi di medan perang. Amputasi ni yang mana yang askar-askar kena bom ke apa, nak jadi terpaksa potong kaki, potong tangan, itu kerja dia. So that's why dia ni jadi antara one of the main suspects, sebab kes ini dia melibatkan potong-potong badan. So that is why nama Dr. Sweeney ni terus naik guys. Cuma ada satu benda lah pasal Dr. Sweeney ni sebab selepas perang dia ni menjadi seorang alkoholik, kaki botol, kuat minum air arak kan, kuat mabuk semua kan, sebab dia mempunyai kebimbangan patologi ataupun patologi anxiety orang panggil. Dan dia juga mengalami kemurungan yang diperolehi daripada pengalaman perangnya guys. Korang pun tahu lah kan, pada perang dunia kan macam mana keadaan time tu. So dia dah menjadi trauma dia traumatized. Okey, Dr. Sweeney kemudiannya dia telah ditemu bual secara peribadi oleh Eliot Ness, kita punya hero pada time tu Okey, dan dia telah menyelia penyiasatan rasmi ke atas pembunuhan itu dalam kapasitinya sebagai pengarah keselamatan Cleveland. So dia time tu dia ada dia punya authority ataupun power untuk menjalankan penyiasatan secara rasmi ataupun secara peribadi. Tetapi guys, sebelum Sweeney ni dia kena soal siasat dengan Mr. Ness, Eliot Ness ni kan, dia telah ditahan dan didapati mabuk guys. Dia ni mabuk teruk gila sampaikan dia ditahan di bilik hotel selama 3 hari guys, sampai dia sedar. 3 hari dia jadi bebal, lepas tu baru dia sedar guys. Semua ini mungkin bersebab daripada dia punya kemurungan, anxiety dan juga dia punya trauma lah pada time perang dulu kan. So apabila mereka telah menjalankan soal siasat ni, Sweeney ni kan, Dr. Sweeney dikatakan dia telah gagal melepasi 2 ujian mesin poligraf pada peringkat awal. Mesin poligraf ni yang diorang baca lah, yang dia detect korang ni tipu ke tidak kan. So dia fail guys, dia gagal 2 kali. Tetapi berkenaan dengan soal siasat ni kan, Eliot Ness ni dia nampak dan juga merasakan dia mempunyai peluang yang tipis guys untuk mendapatkan pendakwaan ini sebagai satu pendakwaan yang berjaya terhadap Dr. Sweeney ni. Why? Sebab Dr. Sweeney ni dia adalah sepupu pertama ataupun first cousin kepada salah seorang pihak lawan politik Eliot Ness, iaitu seorang ahli kongres yang bernama Martin L. Sweeney. Nampak? Time dulu dah main kabel besar kan, boleh lari bye. So from here Eliot Ness dah fikir macam, alamak, I member kabel besar lah, mampus aku macam ni kan.
And pada time tu, si ahli Kongres ni kan, okay, Martin Sweeney ni kan, dia time tu dia sedang memburu Elliot Ness secara terbuka guys, berkenaan dengan kegagalannya menangkap pembunuh tersebut, which is the Torso Murderer. And macam biasa guys, kalau terdapat unsolved cases ke unsolved mysteries ke apa, mesti akan ada teori-teori lain yang akan dikemukakan guys. Jadi pada tahun 1997, teori lain menyatakan bahawa mungkin tak ada pun the Torso Murderer ni tau. Okay, sebab pembunuhan itu mungkin telah dilakukan oleh orang yang berbeza dan juga orang yang biasa pun boleh buat. Sebabkan diorang tak boleh nak solve case ni, tak jumpa siapa mangkuk ayun yang duk potong-potong badan manusia ni kan. So from here, this theory pun dikemukakan. Cuma apa yang diorang boleh pastikan adalah semua mangsa yang terlibat pada time tu, diorang punya badan tu memang dikerat-kerat habis-habisan lah. And terdapat juga kapal angin yang mengatakan bahawa Cleveland Torso Murderer ni kan, dia telah berpindah ke barat guys. Dia sudah outstation, dia sudah migrate ke arah barat guys. Okay, dan dia juga telah menulis 1 atau 2 surat kepada Elliot Ness mengatakan dia telah meninggalkan Cleveland untuk selamanya. Tetapi dia juga mungkin terlibat dengan pembunuhan The Black Dahlia. Inilah yang aku sebutkan tadi tu. The Black Dahlia pun mempunyai kes pembunuhan yang sebiji macam ni guys. Badan manusia dipotong 2 secara kemas, segala medical punya expertise telah digunakan ke atas mangsa kan. So that is why diorang macam relate this Torso Murderer ni dengan The Black Dahlia. Dan pembunuhan ini juga, obviously, ia hanya diketahui oleh pembunuh itu sendiri sahaja guys. No one else, tak ada orang lain, tak ada siapa tahu. And that is why it is still remains a mystery. Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang berkenaan dengan The Torso Murderer ni. Aku harap korang enjoy dengan konten ni. Aku nak minta maaf atas segala kekurangan dalam video ni. But aku dah cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis guys. Korang memang mantul. Okay, I look forward for next video for you guys. Thank you kepada semua yang telah subscribe, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. Okay, please support me, and also don't forget to follow Nas Winchester on Spotify guys. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa yang cakap, yang penting korang happy. Yang lagi penting is korang stay safe, stay healthy, take care guys. Assalamualaikum, bye bye. Akan ada teori lain yang time tu dia juga sedang memburu Ness secara terbuka berkenaan kegagalan bodoh.